Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa ba'du. Para penonton, para sahabat, ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia Allah kita boleh sambung program Ihya Ramadan kita. Pada waktu ini kita sampai pada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 ini di bawah tajuk memperindahkan bacaan Al-Quran. An Abi Lubabah Bashir bin Abdul Munzir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Rawahu Abu Dawud bi isnad jayyid. Dari Abu Lubabah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawa siapa yang tidak mengindahkan bacaan ketika membaca Al-Quran, dia bukan dari kalangan kami. Ini adalah hadis yang menjadi tajuk ke-27 yang para ulama kita bercakap tentang tahsinul Quran, iaitu kita apabila baca Quran disuruh kita memperelokkan bacaan Quran. Ikhwan, ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. Rasanya sebagai seorang Muslim kita perlu tahu. Yang pertama, bahawa Allah Ta'ala telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Itu dalam suratul Baqarah. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi peristiwa Quran diturunkan ini untuk hudan linnasi, menjadi pertunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Isi kepada penurunan Al-Quran itu adalah membawa kepada manusia Al-Furqan. Quran datang untuk dibaca pada manusia, kepada orang-orang yang hidup ini, kerana orang hidup ini perlu satu bimbingan yang nama dia Furqan. Orang hidup memerlukan bimbingan. Orang hidup kena ada suatu kematangan dalam membezakan yang mana hak, yang mana batil. Andai kata dalam hidup tidak ada suatu penilaian, kita tak boleh beza yang mana hak, yang mana batil, maka hidup ni akan pincang. Pasti pincang dan amat pincang, akan hancur dan akan rosak. Jadi peristiwa sebesar itu Allah Ta'ala turunkan. Quran diturunkan untuk menjadi bimbingan pada manusia dalam menempuh dan meneroka kehidupan. Quran diturunkan untuk menerajui kehidupan manusia. Jadi dalam bulan Ramadan yang kita sebut dengan nuzulul Quran itu telah dipilih. Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan dan ini peristiwa besar. Dan dikapit pula Ramadan itu dengan saum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi lebih besarlah kedudukan syahrul Ramadan. Yang kedua, ikhwan, yang perlu kita tahu bahawa bila kita sebut Al-Quran, bila kita sebut Al-Quran dan kita akan membaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita kena tahu satu bahawa Quran itu dia bukan kalam siapa-siapa, dia bukan kalam bashar, tetapi dia adalah kalam Allah yang tidak makhluk. Jadi akan timbul soalan, bagaimana kita nak bermuamalah dengan Quran? Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran? Masa kita baca atau masa kita melakukan tadabbur ataupun masa kita belajar Quran, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran? Ikhwan, para ulama kita ada membahas beberapa perkara berkaitan dengan Al-Quran.
Iaitu para ulama kita kata yang pertama, zahiru adabu tilawah. Zahiru adabu tilawah. Iaitu bila kita nak baca Quran, kita nak berinteraksi dengan Quran, so saya terang ini supaya kita nak masuk faham dalam hadis ni. Malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak memperindahkan suara dia dengan Quran, maka dia bukan dari kami. Artinya cara dia baca Quran itu bukan daripada kami. Daripada kami itu bermakna daripada Nabi dan para sahabat. Ulama kita ikhwan, mereka meletakkan kepada kita beberapa adab berkaitan dengan tilawatul Quran. Satu mereka panggil dengan adab zahiru adabu tilawah. Zahiru adabu tilawah. Yang kedua mereka panggil dengan a'malul batin fit tilawah. A'malul batinu fit tilawah. Yang pertama adab. Bila kita baca Quran, adab secara zahir. Apa yang kita kena tahu? Iaitu ketika kita mengajar Quran, belajar Quran, ketika kita buat kelas-kelas tafsir, kita kena tahu benda ni. Ketika kita nak menghafal Quran, kita kena tahu benda ni. Apa dia? Yang pertama kata para ulama, wa huwa ay yakuna 'ala al-wudu' wafiqan hay'ah al-adabu was-sukun. Iaitu dia disuruh supaya ada dalam keadaan berwuduk. Selama dia baca Quran, selama dia dengan Quran, dia disuruh dalam keadaan berwuduk. Dan dia disuruh berada dalam keadaan yang sangat beradab. Dalam keadaan hayatul adab was sukun. Elok adab dan sangat tenang. Anda tengok, ini adab yang pertama. Bahawa bila manusia nak baca Quran, dia disuruh ambil wuduk. Walaupun ada perbincangan ulama fiqh tentang apa hukum kita baca Quran tanpa wuduk, saya tidak bermaksud ke situ. Cuma sekadar nak bawa wuduk ni apa dia? Wuduk ni kita mengangkat hadas. Hadas ni apa dia ikhwan? Hadas benda tak nampak. Hadas ni benda tak nampak. Hadas bukan najis. Dia tak nampak. Hadas kecil, hadas besar. Bukan ada najis pun. Tapi dia satu perkataan hadas. Ada benda yang mendatangi kita. Kerana benda itu mendatangi kita, kita tak layak beribadat dengan satu ibadat yang khusus pada Allah. Seperti nak tawaf, seperti kita nak salat, seperti kita nak tilawatul Quran, seperti kita nak zikrullah. Dia tak sesuai kalau tidak ada, dia tak sesuai kalau dalam keadaan hadas itu ada. Maka hadas itu kena dihilangkan. Hadas bermakna halangan kebatinan. Maka disuruh kita ambil wuduk. Wuduk ni kita panggil taharah, pembersihan, kesucian. Kita bismillah pergi ke pai air, kita ingat, kata kita ambil wuduk, basuh muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki. Apabila kita buat itu, 4 perkara itu, dengan niat kata, itu adalah perbuatan wuduk kita, maka secara automatik hadas kita terangkat. Hadas kita terangkat bukan dengan mandi, bukan dengan cuci baju, bukan dengan sabun, tapi dengan perbuatan yang tertentu dan dengan niat yang tertentu. Iaitu perbuatan apa? Ambil air, tangan ke muka, tangan, sapu kepala dan kaki, dengan niat kata itu adalah wuduk. Ini adalah satu keajaiban ikhwan. Kita pun tak tahu kenapa kita buat benda itu dan apakah dia punya hubungan sehingga ada suatu hubungan yang menghalang kita dengan Tuhan terangkat. Pasal itu Aisyah menyatakan Nabi tidak berzikir pada Allah melainkan dalam keadaan dia suci. Maka bila satu orang nak baca kalam Allah, para ulama meletakkan syarat pertama supaya pada diri dia tidak ada hadas. Dia berwuduk. Dan bila dia dah berwuduk, dah hilang halangan kebatinan, yang apabila kita dalam keadaan berwuduk, ada suatu makhluk Allah Ta'ala yang bernama Iblis ni, dia cukup benci orang berwuduk. Dia cukup tak suka. Dan Allah Ta'ala dalam ayat, dalam Baqarah, Allah kata, Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kedudukan orang yang suci itu sangat Allah cintai.
Allah cintai dua golongan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta orang yang bertaubat. Bertaubat, antum tahu, penyucian jiwa, membersihkan ruh daripada dosa. Dan yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat dan amat cinta pada orang yang mensucikan diri. Dia hilangkan hadas dia. Oh subhanallah ikhwan. Maka bila kita nak tilawatul Quran, nak mulut kita ni nak mengumandangkan kalam-kalam Allah, disuruh kita ambil wuduk. Supaya hilang hadas, penghalang kebatinan kita dengan Tuhan. Roh kita tak sampai ke Tuhan bila ada hadas. Yang kedua, dalam perkara yang pertama tu, tapi titik yang kedua apa dia? Disuruh kita dalam keadaan hayatul adabi was-sukun. Kita baca Quran dengan kita memastikan adab yang elok dan bertenang. Kita tak baca Quran dalam keadaan kalut, mengejak masa, dalam keadaan tidak. Baca Quran dalam keadaan elok adab dan bertenang. Dan kita tak baca Quran dalam suasananya hiruk pikuk. Di sini kita baca, di sana orang riau, di sana orang bersembang, di sana orang menyanyi. Tidak. Kenapa ikhwan? Kerana Quran tu dengan suasana tu dia tidak masuk. Itu satu, itu adab yang pertama. Yang kedua, antum tengok, para ulama kita sebut lagi, bila kita baca Quran, ulama kata fi miqdaril qiraah, kita baca dalam keadaan kita mengkadarkan jumlah bacaan kita. Apa yang kita nak baca. Macam antum tengok, pasal tu kita baca Quran, kita kena ada target dia. Apa kita nak baca, kita nak ke mana, nak berhenti di mana, nak sambung di mana. Kalau kita tengok dalam riwayat seperti Sayyidina Osman, seperti Zaid bin Thabit, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Ubay bin Ka'ab, mereka ini ikhwan, Jumaat ni, jemaat yang dah lalu dengan Jumaat ni, mereka khatam sekali. Maknanya dalam sebulan ada 4 Jumaat, mereka khatam 4 kali. Mereka memilih untuk khatam Quran seminggu sekali, kullu usbu', tiap-tiap minggu. Dan mereka pilih Jumaat sebab ada semain Jumaat, dan itu dianggap sebagai hari besar dalam hidup jiwa seorang mukmin. So kita baca Quran, walaupun ulama kita kata baca Quran, khatam Quran itu bukanlah satu kewajipannya kita boleh membaca, tetapi dalam haqqut tilawah, dalam hak pembacaan, miqdar itu, kadar kita nak baca itu mesti memainkan peranan supaya sampai kita punya tujuan membaca Quran. Itu satu. Yang ketiga, para ulama kata bila kita baca Quran, kita baca dalam keadaan tartil, at-tartilu. Tartil kita kata kita baca dalam, kita terjemah Melayu, baca dalam keadaan elok. Kita menyebut ayat-ayat Quran itu dengan elok, makhraj dia dengan elok, tartil. Sehingga kan Abdullah bin Abbas kata, la an aqra'ul Baqarah wa Ali Imran atarattaluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'ul Quran kulluhu hazrama. Dia kata, aku kalau baca Quran, aku baca Baqarah, aku baca Ali Imran, kemudian aku baca dalam keadaan tartil, aku tadabbur, itu lebih aku suka daripada aku baca Quran borong lagu tu terus dalam keadaan tak ada tartil dan tidak ada tadabbur. Jadi hak kita baca Quran yang ketiga adalah tartil. Yang keempat, ulama kita kata ikhwan, ulama kita kata yang keempat, bila kita baca Quran, dia kena ada al-buka'u. Buka. Apa dia ikhwan? Kerana Quran itu dia adalah suatu kitab Allah Ta'ala turun untuk merawat jiwa manusia. Maka mesti ada kaitan dengan jiwa. Al-buka. Bahagian kita menangis dengan Quran.
Dan itu tidak datang melainkan kita kata itu tidak datang bersama Al-Quran melainkan kerana kita kata dia kerana kita kata manshu'uhul huzni, datang daripada al-hazn, daripada hibah kita dengan Quran. Dia datang daripada kita hibah, kita terasa hibah dengan Quran. Sebab ada masa Allah janji itu, ada masa ini, ada masa cerita sedih, ada masa gembira, ada tentang malapetaka, ada tentang nikmat, ada tentang azab, ada tentang khabar-khabar mengembirakan kita, tersentak dengan Quran. Al-Buka itu, kalau orang tu baca Quran dia teriak dalam solat ke luar solat, itu tidak salah. Itu memang di antara adab Quran. Yang kelima, para ulama kita kata, adab kita dengan Al-Quran ni apa dia? Iaitu ayyuda'a haqqal ayat. Kita memberi hak-hak ayat. Maksudnya ialah ayat yang kita baca tu dia ada macam-macam. Kalau ayat itu datang suruh kepada kita sujud, kita sujud bagi hak dia. Kalau ayat itu datang dalam bentuk dia cerita tentang azab, maka cepat-cepat kita berdoa supaya Allah hindarkan kita dari azab. Kalau ayat itu tentang rahmat, maka kita pun menadah tangan minta rahmat pada Allah. Kalau ayat itu tentang petunjuk, kita minta kita dimasukkan dalam petunjuk. Ini hak kita baca Quran di luar ni, di luar daripada solat ni. Adapun dalam solat ada menjadi perbahasan ulama, dan saya tidak ke situ. Yang keenam, kata para ulama, orang yang baca Quran ini supaya mubtada' dia, memulakan orang yang baca Quran itu jangan lupa awal daripada baca Quran dia membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dia baca, ataupun dia baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim pun boleh juga. Sebab apa? Sebab ini termasuk daripada adab dia, dan itu memang Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran. Dan ini juga termasuk bila dia masuk pada ayat-ayat dalam Quran, dia jumpa ayat tentang tasbih, dia pun bertasbih. Masalah dia baca sabbihisma rabbikal a'la, berhenti saat kata subhana rabbiyal a'la, lepas tu sambung bacaan dia. Dia jumpa ayat-ayat menyebut tentang kepujian pada Allah, ayat-ayatnya start dengan kepala alhamdulillahilladzi, dia berhenti saat alhamdulillah, puji Allah. Ayat-ayat bercerita tentang takbir, dia pun bertakbir. Ayat-ayat menyentuh tentang tasbih, dia tasbih. Ayat menyentuh, dia sampai-sampai ayat menyentuh tentang doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta, maka dia pun menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu adalah menunjukkan dia sedang beriklim dengan Quran. Yang ke-8, kata para ulama, bila dia baca Quran, dia perlu ada apa? Al-israru bil qira'ah. Dia kena baca Quran dalam keadaan merahsiakan suara dia. Artinya dia baca Quran dengan suaranya rendah. Kenapa? Ini lebih ab'ad min ar-riya' wa tasannu'. Dia lebih akan menjauhkan kita daripada riya' dan kita kata mengada-ngada. Dan ini juga khususnya bagi orang yang dalam diri dia sentiasa rasa takut kalau bacaan dia itu boleh bawa riak dan sum'ah, baca dengan pelan. Dan memang adab kita baca Quran israrul qira'ah, kita pelankan kita punya suara. Yang ke-8, kata para ulama kita, bila kita baca Quran, ini masuk hadis ni, iaitu tahsinul qira'ah wa tartibuha. Iaitu kita baca Quran dalam keadaan kita mengelokkan segala makhraj-makhrajnya keluar pada mulut kita, panjang pendek dia dan rentak suara kita, bawa kepada keindahan. Kenapa? Kerana hadis kita baca ni, Nabi kata man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak taghanna, daripada perkataan taghanna ni jadi taghannum. Tarannum bermakna, kata jom belajar tarannum, bermakna belajar macam mana nak mendendangkan Quran.
nak pakai lagu Hijaz ke, Bayati ke, Soba ke, nak pakai lagu-lagu apa yang ada dalam qiraat itu, boleh pakai. Supaya alunan Quran yang kita baca itu kalam Allah Ta'ala itu jadi indah. Kita yang baca seronok, yang dengar pun seronok nak menghampiri kalam Allah, dan Allah Ta'ala mencatatkan kepada kita pahala yang cukup banyak. Dan di kalangan para sahabat ini ikhwan, mereka baca Quran. Dan mereka baca Quran, mereka tak ambil masa yang panjang. Mereka tak ambil masa yang lama sampai timbul jadi boring tak. Mereka baca, berhenti. Baca, berhenti. Bukanlah baca sampai kita lenguh-lenguh kaki ni, sambil duk baca, duk tampak, duk tumbuk belakang, boleh lenguh. Berhenti sah. Jangan kita baca sampai kita boring. Kita baca semuka, 2 muka, 3 muka, kita rasa lenguh, berhenti. Lepas tu buat kerja lain. Minum ke apa ke, buat aktiviti lain. Datang sambung balik. Maka dia mau masa kita sambung baca Quran itu dalam keadaan elok adab, dan kita bertenang. Ya, kalau sambil kita baca Quran, kita menguap. Berhenti Ustaz. Buat kerja lain. Minum kopi ke, apa ke, buat sesuatu. Kalau kita mengantuk, tidur Ustaz, bangkit pula. Dan lagi satu, Quran ni dahsyat. Dalam ilmu tentang adab Quran ni kita belajar, dia dahsyat. Apa dahsyat ikhwan? Quran ni dia macam satu benda yang hidup. Maksud saya, dia macam tahu siapa yang mendekati dia. Dan dia akan layan, dia akan respon kepada orang yang mendekati dia seperti niat hamba Allah tu. Kalau hamba Allah tu datang kepada Quran dengan Quran, akan respon kepada dia di atas niat dia. Dia baca macam mana pun dia tak lepi. Dia tak boleh lepi. Orang yang berdatang Quran dengan gembira, dengan nak baca, dengan seronok, dia baca, anda tengok dia boleh baca, kadang-kadang pelik dia boleh baca, dia boleh baca 2 juzuk, dia tak sedar. Dia tak lengur, dia tak apa, masa dia tak rasa pun panjang, tengok-tengok dah 2 juzuk dah ni. Dah nak masuk 40 muka dah ni. Ya subhanallah. Maka Quran tu dia pelik. Dia bermuamalat dengan kita berdasarkan siapa orang itu. Maka kerana itu berhati-hatilah kita. Cara kita baca Quran, cara kita mendekati Quran, Quran memberi jawapan pada kita. Kita tu siapa? Kita tu siapa? Maka berhati-hatilah ikhwan ketika kita baca Quran. Baik, ini ulama kita kata ada adab yang kita kena jaga. Dan satu lagi ikhwan, para sahabat diceritakan dalam riwayat, depa ni kalau depa duduk ramai-ramai kita 6 orang, 7 orang, sebelum depa sembang apa-apa, telah menjadi depa macam depa punya budaya. Depa suka suruh satu orang baca Quran. Kata depa ada Ubay bin Ka'ab, kata Ubay baca Quran. Ubay baca, hal lain semua dengar. Kemudian mereka akan berbincang. Ya Allah, ayat ni lah turun dulu. Ayat ni lah kata pasal kita. Maka satu hari Nabi tengok seorang sahabat nama Abu Musa al-Asy'ari. Dia baca Quran dengan suaranya sedap. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, laqad utiya hadha min mazamir ali Daud. Nabi kata Allah telah bagi kepada dia mizar. Mizar siapa? Ahli Daud. Keluarga Daud. Dia telah dapat suara dia tu, Abu Musa Asy'ari, dia baca tu, Nabi kata dia telah mendapat mazamir ali Daud. Allah bagi dekat dia suara Nabi Daud. Oh, dahsyat ikhwan. Pasal tu kalau kita ada upaya nak mengelokkan bacaan kita, nak mencantikkan, Quran akan datang, dia akan memperindahkan suara kita. Tapi kalau kita kata kita tak ada niat nak baca dengan elok, tak elok. Bukan masalah kita belajar taranum saja, tapi juga Quran akan memperelokkan fasahah kita. Jadi ini sekurang-kurangnya para ulama kata kita kena jaga. Baik, kenapa kita kena jaga perkara ini ikhwan? Kerana ulama kita kata, tadi ulama kita kata itu adalah zahiru adab tilawah. Itu secara zahir.
Orang boleh nampak cara kita duduk tenang. Nak baca Quran tidur boleh, nak baca baring boleh, nak baca berdiri boleh. Tapi tidur ke, baring ke, kita baca mesti ada suasana adab, hamu, azamatul kalam wa uluhu. Iaitu apa dia ikhwan? Kita kena faham satu benda bila kita baca Quran. Hati kita kena tahu, fikiran kita kena tahu. Emosi, ilusi, fitrah kita, akal kita kena tahu bahawa apa dia? Azamatul kalam. Iaitu kebesaran wa uluhu dan ketinggian Al-Quran. Iaitu kedudukan Quran, dia bukan sebagai bacaan, tapi dia adalah kalamullah. Dia adalah kalam Tuhan. Kalam daripada diri Tuhan yang Tuhan buat keluar. Dan ketinggian dia dianggap bukan makhluk. Jadi macam mana kita nak sesuaikan dia itu? Pasal itu memahami ketinggian itulah dengan dikatakan baca Quran, ambil wuduk itu dia adpa. Ketinggian itulah dengan dia kata sukun tadi, bertenang, adab elok, dia masuk adpa. Suasana tak bising, baca a'udzubillah. Sebab amalan yang paling baik adalah baca Quran, adalah satu amalan yang bila kita start je baca Quran, musuh kita iblis tak akan duduk diam. Imam Ibn Qayyim kata apa ikhwan? Di sana ada satu orang duduk berzikir. Di sana ada satu orang duduk bertahlil, macam-macam zikir lah. Tasbih ke, takbir ke, tahlil ke. Semua tu duduk buat masing-masing, duduk istighfar. Dengan satu orang di ujung sana baca Quran. Ibn Qayyim kata, sesungguhnya baca Quran adalah seafdal-afdal ibadat yang menandingi berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar. Kerana bila kita baca Quran, semua itu ada dalam Quran. Semua itu dihimpun dalam Quran. Maka Quran sebesar-besar boleh dikatakan ra'sul ibadah. Dia menjadi pokok kepada suatu ibadat. Dan solat itu sendiri ikhwan digabungkan dengan Quran. Fatihah Quran, surah Quran. Jadi antum bayang satu orang solat, dia baca Quran, bermakna dia dalam keadaan cukup istimewa. Maka kenapa jadi begitu? Kerana Quran itu adalah kalam Tuhan yang agung, yang tak turun pada semua orang. Dia turun pada Rasul, pada Nabi, pada utusan Allah yang terpilih sahaja. Maka sebelum kita baca Quran, ketinggian Quran, kebesaran Quran, mesti kita resapi. Itu dengan kita belajar ilmu akidah. Kita belajar Al-Ibanah, Imam Abu Hasan Hurai lagu mana Quran itu perbezaan Jahmiyah dengan Ahlu Sunnah, Mu'tazilah dengan Ahlu Sunnah, perbahasan Quran bukan makhluk. Kita bukan saja nak tahu daripada sudut tu, tapi kita juga nak tahu daripada sudut macam mana kita cuba nak menghayati Quran kalam Allah. Itu satu. Yang kedua, para ulama kita kata apa? Bila kita baca Quran, dia kata at-ta'zim lil mutakallim fal qari 'inda al-bidayah tilawatil Quran yang bagi an yahduru fi qalbihi azamah al-mutakallim wa ya'lamu anna ma yaqra'uhu laysa min kalamil bashar. Yang kedua, benda yang dia kena tahu dalam sudut pemikiran hati dia bahawa ta'zim lil mutakallim. Apa nak kata? Iaitu kita baca Quran. Quran itu kalam kan, perkataan. Maka Quran itu ada dia punya mutakallim. Dia ada kita kata yang mengeluarkan kalam. Mutakallim, orang yang bercakap. Kita ini qari, pembaca. Kita pembaca ayat, orang yang bercakap. Maka mutakallim di situ siapa dia? Allah. Maka ta'zim lil mutakallim. Kau kena belajar membesarkan ucapan orang yang bercakap. Jadi kena ada penghormatan, keagungan, keimanan, ketauhidan masa kita baca Quran. Atas inilah ikhwan, atas inilah dikatakan di sini bahawa kita tak akan dapat benda ni melainkan jiwa kita hadir dan jiwa kita tahu bahawa yang kita baca ini bukan kalam bashar, bukan kalam manusia. Dan atas ini juga ikhwan kita melihat perkataan Anas bin Malik.
Anas bin Malik kata, dia kata rubbata lil Quran wal Quranu yal'anuhu. Anas kata berapa ramai orang baca Quran, Quran laknat dia kerana dia tidak memberi penghormatan kepada mutakallim. Dia tak hormat kalam Tuhan yang dia baca. Allahu Akbar. Karena itu sahabat Nabi yang bernama Amru bin Al-As, dia juga kata apa? Dia kata man qara al-Quran faqad adrajatin nubuwah baina jambaihi illa annahu la yuha ilaihi. Dia kata siapa yang baca Quran, dia telah pun mendekati derajat nubuwah kenabian. Cuma beza dia dengan para nabi yang betul, para nabi dapat wahyu, dia tak dapat wahyu. Quran itu adalah wahyu yang turun kepada para nabi. Siapa baca Quran, dia mendekati nubuwah. Allahu Akbar. Pasal itu ikhwan, orang yang baca Quran, daripada awal dia baca Quran, dia kena ada satu penghormatan kepada Quran yang dia baca. Itu bukan kalam makhluk, dan itu juga adalah kalam Tuhan, dan dia kena belajar ta'zim, membesarkan kalam Allah. Macam tengah dia baca Quran, dia baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Tiba-tiba telefon bunyi, orang bagi salam. Dia boleh putuskan bacaan dia. Tetapi bila dia nak putuskan bacaan dia, dia akan sedap. Dia nak memutuskan bacaan, dan bacaan ini ada tuan dia, maka dia akan beradab. Tidaklah begitu dia tolak Quran, dia lari pergi lagu tu, tidak. Kalau melihat kepada adab-adab orang dulu kan, bila dia rasa dia nak jawab telefon, dia akan kata sadaqallahul azim, dia akan tutup Quran. Kadang-kadang orang yang kita tengok ada yang lebih dia buat, dia akan pegang Quran, dia akan cum letak di kepala dia, baru dia bangkit pergi. Ini semua kita kata dia buat itu daripada dia nak membawa diri dia kepada ta'zim, menghormati Quran. Dan itu mesti ada bagi orang yang baca Quran. Yang ketiga, para ulama kata pada kita, kena ada pada diri kita apa dia? Hudurul qalbi. Masa kita baca Quran, kita kena bawa jiwa kita, hadirkan jiwa kita. Wa tarku hadithun nafsi wal mujarrada lahu indal qiraati. Masa dia baca Quran, dia kena hadirkan hati dia, dia kena tinggalkan semua kata-katanya lain, dia kena kosongkan hati dia, fokuskan kepada pembacaan. Untuk dapat rasa dengan Al-Quran. Oh subhanallah ikhwan. Dia kena tinggalkan benda-benda lain terlintas dalam kepala dia hadisun nafsi. Apa yang duk terlintas dalam kepala dia, wa tajarrudi, dan dia kena kosongkan fikiran dia masa kita baca Quran. Pasal kita bukan saja nak cari petunjuk, kita juga nak cari ketenangan. Yang keempat, para ulama kita kata apa pada kita? At-tadabbur. Bila kita baca Quran, kita kena ada tadabbur. Iaitu kita kena memikirkan ayat-ayat yang kita baca. Tadabbur. Tadabbur pada perkataan dubur. Dubur bermakna belakang. Tadabbur bermakna kita sampai di ujung ayat. Di ujung ayat. Kalau satu ayat tu habis di ujung, kita berhenti saat, kita memikirkan. Ataupun kita tak buat begitu, kita buat habis cerita. Kadang 3-4 ayat di satu cerita. Kita bagi habis cerita tu, kita berhenti saat. Kita tadabbur, berfikir. Sampai di ujung cerita kita fikir apa yang Tuhan nak sampaikan. Dan cuba tengok dalam tafsir hadis-hadis yang menyokong makna ayat ni. Itu nama dia tadabbur, dan itu adalah hak Quran. Sehingga Sayyidina Ali kata la khaira fi ibadah la fiqhi fiha wala qira'ah la tadabbaru fiha. Sayyidina Ali kata tidak ada kebaikan pada satu ibadat yang kita buat kita tak faham, dan tidak ada kebaikan pada kita baca Quran kalau kita tidak tadabbur. Kita akan hilang hubungan dengan Quran. Walaupun ulama kata baca Quran tu tahu makna ke tak tahu makna, telah ada ganjaran. Tapi untuk melahirkan kebaikan yang lain, kita perlu tadabbur. Yang kelima kata para ulama, at-tafhimu. Kita cuba faham. Faham maksud dia apa ikhwan? Kita cuba mengertikan ayat-ayat yang ada. Kita cuba mengertikan ayat-ayat yang ada.
cuba nak faham dia. Kadang-kadang melibatkan kita belajar bahasa Arab, kadang-kadang melibatkan kita kena buka tafsir, melihat asbabun nuzul, perbahasan para ulama, cuba nak faham. Yang keenam, kata para ulama, at-takhalla al-mawaqi' al-fahmi. Kita kena berusaha dalam kita mendekati Quran, meninggalkan semua perkara yang perkara itu boleh buat kita tidak tadabbur dan tidak faham. Kita nak baca elok-elok, tapi kerana kita duduk utama benda lain seperti kita tahqiq al-huruf bi ikhrajiha an makharijiha. Kita duduk tekan masalah huruf makharaj, iya. Kita habis masa di situ. Ke? Mana yang betul ni? Duk tekan di situ. Masa baca Quran, itu akan buat kita akan berpaling daripada tadabbur dan tafhim. Ya, kalau silap-silap sikit, macam Nawawi katakan, kita baca Quran, jaga makhraj, jaga sabdu, jaga baris, jaga jangan lahan. Jangan kita punya telok tu sampai hilang kearaban. Kalau banjak, dia keluar banjak segetul. Kalau orang utara, dia keluar utara segetul. Maka itu kita jaga. Dan itu ikhwatul iman, termasuk daripada hak kita membaca Al-Quran. Dan yang keenam, yang ketujuh, ulama kita kata at-takhsis. Bila kita baca Quran, kita kena ada at-takhsis. Apa dia takhsis? Iaitu an yuqdiru annahu al-maqsud bi kulli khitab fil Quran. Takhsis ni kalau kita terjemah Melayu maksudnya mengkhususkan. Apa yang dia nak maksud? Bila kita baca Quran, kita jadikan kita mangsa Quran, khitab. Yang Quran duk kata ni. Quran duk kata orang lalai. Kita rasakan kita orang tu, bukan orang lain. Kita rasa Quran mengkhususkan kita. Quran kata qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Kita rasa kita tak beriman lagi. Quran duk kata pada kita, janji azab tu kena pada kita. At-takhsis. Dan yang akhir kata para ulama, kita kena ada apa? Ini mungkin susah kita nak buat, tapi dia termasuk daripada hubungan kebatinan kita dengan Quran, iaitu at-ta'thir. At-ta'thir maksud dia apa? Lepas kita baca Quran meninggalkan kesan yang dalam hati kita. Ya. Ini ikhwan, antara perkara kedua saya cakap dengan perkara pertama saya bercakap, dia berhubung. Perkara kedua saya bercakap, ulama masukkan dia dalam sebagai dikatakan adabul batin fi tilawah. Dia merupakan a'malul batin fi tilawah, berkaitan dengan kebatinan, fikiran kita, emosi kita. Yang awal tadi saya cakap, ulama kata zahirul adabu tilawah. Dia berkaitan dengan zahir adab. Bila antu centum dua-dua, antu akan dapat melihat satu perkara yang sama, iaitu bila kita a'udzubillah, jiwa kita mengetahui kedudukan Quran. Bila kita bertasbih, pada ayat tasbih kita mengetahui nilai Quran. Kenapa kita respon? Pasal itu bila Nabi satu masa Nabi baca surah Ar-Rahman kepada para sahabat, sahabat semua tunduk, Nabi dengar Nabi baca surah Ar-Rahman. Lepas tu Nabi katalah sepatah kepada para sahabat, Nabi kata, Nabi kata baca surah Ar-Rahman dekat jin. Bila aku baca surah Ar-Rahman dekat jin respon. Ada jin dengar, dia kata, ya Allah, berdosanya kita, banyak nikmat Tuhan ni, kita telah tak syukur. Apa nak jadi dengan kita ni? Macam mana kita nak jawab? Kita ni telah berbohong dengan nikmat Tuhan. Nabi kata, bila aku baca kat hampa surah Ar-Rahman, hampa duduk diam aja. Menang jin kalah hampa, Nabi kata. Bermakna kita dengan Quran ni kita respon. Kenapa kita respon? Kenapa sampai ayat azab kita berhenti, kita berdoa, ya Allah lindunglah saya pada azab. Ayat rahmat kita berhenti, ya Allah rahmatilah saya. Ayat hidayah, ya Allah hidayahkan saya. Ayat kesesatan, ya Allah jauhkan saya. Ayat syurga, ya Allah Allahumma ja'alni minha, jadikan saya daripada ahli syurga.
Allahumma ja'alni min ahlil jannah, jadikan saya daripada calon-calon syurga. Bila kita tengok ayat neraka, Allahumma ajirni minha, Allahumma ajirni ya Allah, ya Allah jauhkan saya daripada neraka. Kenapa ini? Kerana kita mengetahui secara kebatinan apa itu Quran, kalam Allah. Kita meletakkan diri kita sebagai mad'u. Mad'u maksudnya sebagai mangsa yang Quran nak menyuci jiwa kita. Tetapi ikhwan, ada satu perkara yang para ulama kita sebut. Sebegini banyak adab kita belajar pasal Quran. Begitu kita ketahui bila kita baca Quran, apakah ada adab dia. Yang pertama tadi ikhwan, kita baca Quran dengan berwudu, dengan tenang dan elok adab, satu. Yang kedua, kita baca Quran dengan kita tahu miqdar ayat. Kita meletakkan, kita nak habiskan ayat dia berapa ayat, berapa muka surat, mesti kita tahu. Ketiga, kita baca Quran dengan tartil. Keempat, kita baca Quran dengan buka, tangisan ayat mata. Kelima, kita baca Quran dengan kita menunaikan hak-hak ayat. Iaitu maksud dia kalau sampai arahan suruh sujud, kita sujud. Keenam, kita baca Quran dalam keadaan kita memulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan bila kita jumpa ayat-ayat seterusnya, tasbih ke, takbir ke, tahmid, kita respon. Ketujuh, kita baca Quran dalam keadaan suara kita tu kita pelankan. Sebab kita yang nak ambil manfaat daripada bacaan itu. Kecuali orang minta kita kuatkan, kita boleh kuatkan. Kalau orang lain nak dengar, kita boleh. Tapi kalau bacaan kita ganggu orang lain, itu tidak boleh. Yang ke-8, kita baca dalam keadaan kita memperelokkan bacaan kita dengan suara, dengan taranum. Itu 8 adab secara zahir. Kemudian adab secara kebatinannya ialah yang pertama tadi, kita kena tahu kata ketika besaran kalam Allah dan ketinggian dia. Bahawa itu adalah kalam Allah, bukan main-main. Ketinggian kalam Allah, bukan untuk dimain-mainkan. Dua, kita mengetahui bahawa kita kena ta'zim, kita kena muliakan yang bercakap. Ta'zim lil mutakallim. Iaitu kalam Allah ni, Allah adalah mutakallim. Tuhan adalah juru cakap dia. Kita pembaca bahasa dia. Kita pembaca ayat dia. So kita kena ada dalam diri kita ni membesarkan takallim. So dengan kita tahu kata dia bukan makhluk, dia bukan kalam bashar, kalam manusia. Ketiga, hudurul qalbi. Kita bawa hati kita, dengan kita kosongkan pemikiran kita. Kita tidak berbicara dengan diri kita, tapi kita membaca ayat Allah. Kita tidak main dengan emosi dan ilusi kita. Kosongkan pemikiran kita masa baca Quran. Keempat, kita tadabbur dengan Quran. Kelima, kita tafhim dengan Quran, cuba memahami Quran. Keenam, kita mengosongkan semua sebab-sebab yang boleh menghalang kita daripada nak faham Quran. Jangan ambil benda lain tu terlampau lama. Sampai nak perbetul huruf tu punya lama ambil masa sampai tadabbur hilang. Tafhim jadi hilang. Yang ke-8, kita bila baca Quran kita takhsis. Kita letak diri kita, kitalah yang dimaksudkan dengan Quran. Kitalah orang yang dituju. Tapi dalam hal-hal perintah lah. Jangan bila Quran kata, Quran guna perkataan Nabi, kita rasa kita pula Nabi tu. Kacau lah lagu tu. Maksudnya dalam perintah, arahan, larangan, balasan syurga, balasan neraka, janji kemurkaan, kita rasa kita terancam. Kita rasa kita terancam. Allah bercakap tentang keampunan, kita rasa kita nak keampunan. Layak. Kita layak terima keampunan. Dan yang akhir sekali, at-ta'sir. At-ta'sir, dia bagi bekas kat kita.
Jadi yang batin ini ada adab kebatinan dengan ada adab ke zahir tadi, dia saling kait sama-sama ikhwan. Anda tengok kenapa dia start dengan baca Quran, baca ambil wudu, suasana diam. Kita baca Quran depan budak-budak, boleh budak-budak nak duduk kat riba kita, boleh. Kita pegang budak semayang bawa budak, boleh. Takkan baca Quran tak boleh pegang budak. Tetapi kebisingan budak-budak sampai hilang tilawah kita, itu tak boleh. Dia bising sana, dia lompat sana, dia riau sana, sampai kita punya tilawah tu kita pun tak dengar. Itu tidak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab yang kita baca ni kalam Tuhan. Dan memang ada arahan dalam Quran. Dalam surah Al-A'raf. Ayat 204 atau 205 macam tu. Allah Ta'ala kata, bila dibaca Quran, apa kita kena dengar? Apa kita kena buat? Fastami'u wa ansitu. Kamu kena dengar dan kena diam. Saya ingat dulu, bila kita masuk kelas tafsir dengan syekh-syekh kita, dia akan pesan satu daripada awal. Dia kata, jangan ada suara kedua setelah suara Quran. Kalau ada bising, dia tak mau mengajak tafsir. Sebab apa? Sebab kalam Quran. Kalam Quran. Quran ni kalam Allah. Kalam Allah, dia kata. Semua ni ikhwan kita boleh pelajar, kita boleh hayati, tapi ulama kita kata ikhwan, kesemua ini berkaitan dengan jiwa kita. Jiwa kita nak mendekati Quran. Ulama kita mendekati Quran ni ikhwan, kita dekati Quran, dia satu perjalanan. Kita baca Quran, dia satu pembasuhan roh kita. Kita basuh roh kita, pemikiran kita, akal kita. Kita membasuh kita punya bi'ah roh. Roh ni ada bi'ah dia. Roh satu makhluk, lepas tu dia ada bi'ah dia. Dia ada dia punya keliling tu. Dia punya pekeliling tu. Suasana roh tu dia ada. Bila kita baca Quran, dia membasuh bi'ah roh tu. Lepas itu, kalam Allah ni kalau dibaca dalam rumah ke di mana, yang paling tak suka, syaitan. Sebab syaitan datang, dia nak rosakkan suasana roh tu. Ulama kita kata, apa pun dia berkaitan dengan jiwa manusia. Kita menuju Allah dengan baca Quran. Ulama kita kata, wa kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Ulama kita kata, macam manalah hati kita ni? Macam manalah hati kita ni? Yashruqu akan bercahaya, akan bersinar. Walaupun kita baca Quran, walaupun kita berzikir, walaupun kita apa, macam mana hati itu nak bercahaya? Suwarul akwan. Suwarul akwan. Surah ni gambar, suar ni plural dia. Gambar-gambar lain, gambar-gambar lain selain daripada benda yang kita nak tuju tu, masih menjadi cerminan di hati kita. Macam mana benda Quran tu nak bagi pada kita cahaya, kalau mulut kita baca Quran, dalam kepala otak kita gambar lain. Mulut kita kata istighfar, dalam kepala kita ni gambar lain. Dalam benak kita ni benda lain. Benda lain yang jadi cermin kepada pemikiran kita. Maka, kaifa yashruqu qalbun. Bagaimana hati itu akan dapat cahaya? Lepas itu Imam Ibn Qayyim berani menggunakan perkataan apa ikhwan? Dia kata, malam yashfi bil Quran. Siapa-siapa yang tak boleh diubati, dirawat dia dengan Quran, ketahuilah, dia memang tak ada benda boleh rawat dia dah. Dia berani sebut perkataan tu. Dan memang berkaitan dengan hati kita. Penghormatan kita kepada Quran. Ulama kita kata, wa kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bisyahawati. Bagaimana kita ni boleh pergi pada Allah? Bagaimana kita ni boleh pergi kepada Allah? Nak menuju Allah, kita berehlah kepada Allah, menuju Allah. Sedangkan dia kata, diri kita masih diikat dengan syahwat-syahwat yang kita tak lepas ikatan tu. Kita baca Quran. Kita baca Quran, kita ikat diri kita dengan syahwat sibuk. Kita baca Quran, tapi kita ikat diri kita dengan syahwat mengantuk. Kita yang ikat dia. Kita tak lepas mengantuk tu. Mengantuk tu kita bawa sampai dalam qiraah. Bagaimana jiwa kita nak menuju ke Tuhan?
Macam mana kamu nak berrehlah dengan Tuhan kalau kamu itu wahwa mukabbalun bisyahawati. Kamu masih tak buka ikatan-ikatan yang ikatan itu benar-benar mengikat kamu. Dia tambat kamu. Jadi kalau kita boleh jalan jauh pun bukan bermakna kita sampai ke Tuhan. Cuma tali yang dia pakai ikat kita tu panjang. Itu saja. Kita jangan rasa merdeka, kita dah berjaya ke Tuhan. Tak. Tali itu saja panjang. Pasal tu kita tak tersentak lagi. Nanti bila tali tu habis dia punya had, dia tersentak, kita tetap tak sampai ke Tuhan. Kalau mukabbalun bisyahawati, masih ada ikatan kita dengan syahwat. So, kita nak baca Quran, adab tadi kata apa? Kosongkan fikiran, tarkul hadisun nafsi, tinggalkan, kosongkan fikiran kita. Kita tak tinggalkan. Kita bangkit-bangkit pukul 5 pagi, masa bangkit tu dah. Bangkit tu dah kita ikat dah fikiran kita. Aku mengantuk, aku tak cukup tidur. Yang itulah kita dapat. Yang dalam riwayat Bukhari, Nabi katakan bila kita tidur, Iblis buat apa? Dia ikat kita dengan 3 ikatan. Maka Nabi suruh kita buat apa? Bangkit pagi baca doa, ambil wudu, salat Nabi kata. Putus semua ikatan. Kita bangkit pagi, Allah ngantuknya. Kita dah ikat kepala kita. Maka pasal itu Quran akan berinteraksi dengan kita berdasarkan apa kita bagi kat dia. Kemudian para ulama kita kata, am kaifa yatma'u an yadkhula al-hadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabatihi ghafalatihi. Bagaimana mungkin orang ini nak masuk kepada Tuhan? Nak masuk ke Tuhan. Tadi nak berjalan ke Tuhan. Yang ni mungkin dia dah sampai. Dia nak masuk. Nak merasa nikmat, rahmat. Dalam keadaan dia tidak membersihkan diri dia daripada janabah, daripada junub-junub kelalaian. Dalam ilmu kerohanian, ikhwan, lalai, tak mau zikir pada Allah, kemudian kita tak lawan, kita tak mujahadah halangan-halangan yang datang, kita dianggap orang dalam junub. Kita berada dalam hadas. Saya habaq tadi apa dia hadas? Sama ada hadas kecil, ada besar. Hadas adalah suatu zon di mana kita tak boleh beribadat pada Allah. Kita kena bersihkan junub ghafalat. Kelalaian. Allahu Akbar, ikhwan. Dia kelalaian kita, ya ikhwan. Kelalaian kita. Kemudian kata para ulama, kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari walam yatub min hafawatihi. Ulama kita kata, bagaimana dia mengharapkan dia boleh faham daqa'iqul asrar, rahsia-rahsia yang dalam-dalam ni. Rahsia yang dalam-dalam ni, ikhwan. Dalam keadaan dia belum bertaubat daripada kesalahan-kesalahan dia. Kadang kesalahan kita ni bukanlah dosa kita itu dosa yang orang kata derhaka mak bapak ke tak. Kadang-kadang kita punya, dia panggil hafawat. Hafawat ni kita punya dosa-dosa, debu-debu dosa yang kita tak perasan dengan dosa. Satu orang ambil surat khabar, pegang surat khabar baca. Saya tak pernah tengok lah, kalau ada okey lah. Saya tak pernah tengok satu orang dia pegang surat khabar, dia boleh tersengguk sampai terlepas surat khabar. Kalau ada, maknanya dia memang kerja malam sungguh. Tapi orang boleh tersengguk ni baca Quran, maka itu nama dia hafawat. Macam mana dia harap dia boleh faham rahsia Quran kalau hafawat tu masih ada pada diri dia? Itu satu dosa. Ada tengok, saya janji dengan kawan. Pada hari tertentu, masa tertentu, dan saya tepati janji dia. Saya pergi, kawan pun ada. Tu saya janji dengan anak. Bila saya janji dengan anak, mai hari nak pi tu, mai hari yang dijanjikan tu, saya kata ke anak saya kata, pi besok boleh tak? Hari ni abah kata tak larat dah. Yang ni nama dia hafawat. Kita tunaikan hak di sana, kita remehkan hak di sini,
Kenapa kata hafawat? Kerana jiwa kita tak nampak kita remehkan yang ni. Kalau kita tanya, kenapa dengan kawan awak boleh tunai, dengan anak awak buat lagu ni? Kita akan jawab, Allah bukan orang lain, anak-anak jumpa selalu. Kawan pun jumpa selalu juga. Tapi kenapa dengan kawan awak ada cenderung lebih? Oh, seronok itu. Dengan anak pasal apa tak? Yang ni nama dia hafawat. Kita buat salah, tapi kita tak nampak kita salah. Kerana kita ditutup dengan alasan. Alasan itu menyatakan kita tak salah. Bagaimana awak nak dapat rahsia-rahsia daripada Allah kalau hafawat ni awak belum bertaubat? Tengok, kita dengan Quran, kita ada 1000 masalah nak baca Quran. Sedangkan hukum kita baca Quran, kalau kita tersalah pun, ada pahala. Kalau baca gagak pun, ada pahala. Imam Nawawi buat satu kitab khas tentang adab baca Quran, sangat menarik. Orang yang baca Quran tersalah. Yang kita dengar selalu kalau baca Quran salah berdosa. Nawawi kata tak. Baca Quran tersalah, berpahala, bahkan dapat 2 pahala. Orang yang baca Quran sempurna elok, bukan kata pahala. Syurga memang untuk dia. Baca Quran tersalah pun ada pahala. Tiba-tiba dia boleh tinggalkan baca Quran tu kerana hafawat tadi. Tapi dia tak nampak lah. Dia tak nampak. Jadi ini semua kata para ulama. Banyak perkara yang macam ni dia menghalang kita daripada mata kita celik melihat Tuhan. Melihat kelebihan Tuhan, rahmat Tuhan. Jadi hadis yang kita baca ni ikhwan, hadis daripada Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak mahu memperelokkan taghanna, bertaghanum dengan Quran, berlagu dengan Quran, memperelokkan bacaan Quran, maka dia bukan daripada kami. Taghanna dia lebih kepada suara, dendangan suara. Dia bukan kepada makhraj, dendangan suara. Bila kita baca Quran, kita disuruh. Pasal itu dia ada mata pelajaran nama taghanum. Tapi kita silap. Kita tidak taghanum. Kita suka tiru suara orang. Kita tiru suara Sudaisi, Syuraim, Masyari, Ghamidi. Agama bukan suruh tiru suara. Agama suruh ambil lagu. Sehingga kita tengok baca, cara dia baca, kita kata suara dia sebiji macam Syuraim. Tak. Agama tak suruh yang tu. Itu adalah manusia punya anugerah Allah pada manusia. Yang disuruh curinya ialah teknik kita mengiramakan Quran. Pasal itu sistem orang dulu belajar Quran betul. Dia belajar bayati, belajar hijaz, soba, ras, itu betul. Dia belajar lagu nahwan, itu betul. Bermakna dia bukan tiru suara, dia belajar macam mana nak dendangkan lagu ni. Itu yang kita kena belajar. Tapi anak-anak muda kita hari ni dia macam hilang tumpuan yang agama suruh buat tu. Agama suruh belajar mendendangkan, dia pergi tiru terus kawan-kawan tu. Tak salah lah, lebih baik daripada dia tiru yang bukan-bukan. Tetapi dia tak sampai pada apa yang agama nak. Maka dengan adanya hadis ni juga membatalkan pandangan sebahagian orang. Dia kata kita tak boleh berlagu dengan Quran. Dia kata bid'ah kalau kita lagu dengan Quran. Tak, tidak bid'ah. Memang disuruh. Memang sangat-sangat disuruh. Baik laki-laki, baik perempuan. Bila baca Quran, elokkan suara kita. Elokkan makhraj itu satu bab yang lain. Taghanum ini satu bab yang lain. Maka disuruh kita baca Quran supaya kita dapat menghayati Quran. Orang dengar pun nak, yang baca pun dapat nikmat dia. InsyaAllah ikhwan, kalau Allah bagi pada kita masa nikmat kesihatan, kita sambung besok dengan hadis ke-28, kebaikan dan dosa. Nabi nak ajak kita melihat dosa yang mana, kebaikan yang mana. Apakah tanda kita dalam dosa? Apakah tanda kita dalam kebaikan? Nabi terang kepada kita dalam hadis daripada Imam Muslim ini. Ada soalan? Ada? Assalamualaikum.
wallahu taala alam, Allah taala yang maha mengetahui. Sahabat apa, Abu Hisham, saya ingat kita masa hadis yang ke berapa itu, mata belah, kita ada satu bab taubat tu, kita bercakap pasal taubat. Hanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Saya katakan dulu, saya ulang balik, saya katakan dulu, taubat, perkataan taubat, kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu, dia daripada masdar Arab taba, yatubu taubatan, sama dengan ada ya'udu. Ada bermakna balik, kembali. Taubat sama dengan ada ya'udu, taubat bermakna kembali. Pasal itu dikatakan, bila kata taubat, raja'a minaz zambi ilallah, ataupun raja'a anil ma'siyati ila ta'ati. Ini orang bertaubat, dia kembali daripada dosa kepada Allah, dia kembali daripada maksiat kepada taat. So saya suka pakai perkataan taubat dengan makna satu orang meninggalkan dosa semata-mata nak menuju Allah. Kerana dia tahu dosa tu Allah tak suka, dia tinggal dengan keredaan dia, dengan kemahuan dia, kerana dia nak menuju Allah. Dia tak mau ada halangan dia dengan Allah. Ulama kita kata benda ni tak akan jadi. Benda ni tak akan jadi. Taubat ni tak akan jadi kalau orang itu tidak ada al-i'tiraf. Apa dia? Dia mengakui suasana diri dia tidak bersama dengan Allah. Dan dia i'tiraf yang benda yang dia nak taubat itu adalah penghalang dia dengan Tuhan. Al-i'tiraf. Yang kedua, an-nadmu. Penyesalan dia. Kenapa begitu masa, begitu panjang dia ambil, begitu lama dia ambil nak kembali pada Allah. Dan yang ketiga, al-iqla'u. Al-iqla'. Al-iqla' apa dia? Dia dandan, dia berhenti dosa tu. Berhenti terus. Kemudian yang keempat, al-azmu alla ya'uda. Dia mempunyai suatu azam yang kuat, dia tak mau ulang dah balik kesilapan tu. Empat tanda ni kata para ulama, itu menunjukkan dia berada dalam zon taubat. Zon taubat. Adapun ulama kita kata apakah tanda taubat dia diterima? Hakikatnya hanya Allah Maha mengetahui. Tetapi sebagai tanda, ulama kata bila dia bertaubat, dia ada nasuha. Dia panggil taubatan nasuha. Apa dia? Kemurnian taubat. Kemurnian taubat. Dia adalah nasuha dia. Diri dia tu jadi bersih. Tanda-tanda dia bersih itu ada. Jadi dia akan pertama sekali dia akan khilaf dengan sebelum taubat. Dia akan khilaf. Dan ulama kita kata orang yang bertaubat ni hanya Allah Maha mengetahui hakikat dia. Wallahu a'lamu bissawab. Ulama kita cuma menulis orang yang bertaubat ni dia akan ada satu rasa dia nak apa panggil? Dia nak repair, dia nak cover balik ketinggalan dia dengan Tuhan tu. Kalau dulu dia tak semayang, dia nak semayang balik, istiqamah dia nak baca Quran balik, belajar balik, dia start ilmu daripada awal balik, dia nak sedekah balik. Mana-mana fadilatnya ada dalam agama ni yang dia rasa dia ketinggalan, dia nak pulun balik. Dan kita akan nampak, lagi satu ulama kita sebut, orang bertaubat ni, masa dia duduk nak ulang ni balik, Allah memelihara dia tak silap. Allah memelihara dia. Ada orang nak bertobat tapi dia tak dapat peliharaan Allah. Dia bertobat, katalah dia tinggal dunia apa ke, dunia gangster ke, dunia apa dia tinggal, dia balik mai, Allah tak pelihara dia, dia duduk dengan satu grup dia bawa dia hanyut ke tempat lain. Walaupun grup tu macam uniform agama. Itu bermakna Allah tak pelihara dia. Dan saya ingatlah jawapan yang paling menarik ketika orang tanya kepada para ulama salaf, apa tanda kawan tu bertaubat? Dulu saya pun takut nak cakap macam ni, tapi lah ni beranilah cakap biarlah. Apa tanda orang tu dia bertaubat dan apa tanda kata taubat dia Tuhan terima? Ulama salaf jawab satu saja dia jawab. Dia kata tandanya Allah letak kawan tu di atas sunnah dan manhajnya.
Itu tanda Tuhan terima taubat. Sebab kalau tak ada manhaj sunnah, macam mana syarat taubat itu tidak dipenuhi? Syurutul qabul, syarat diterima taubat tak ada. Apa dia? Di atas sunnah dan manhajnya. Jadi itulah yang sangat penting, ikhwan. Ada perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud, dia meriwayatkan lebih kurang 7 tanda orang yang bertaubat. Tapi saya tak ingat ke semua. 7 tanda orang yang bertaubat. Dia kata apa? Dia kata man taba walam yata'allama al-ilma falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi dia tak ubah ilmu dia bukan orang yang bertaubat. Wa man taba walam yubaddil ashabahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat, dia tak tukar uniform pakaian dia dan kawan-kawan dia bukan orang yang bertaubat. Dulu dia pakai apa lah dia pakai apa. Dulu dia kawan dengan siapa lah dia kawan dengan siapa. Wa man taba wa lam yarda khusama falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi dia tak boleh redha dengan selepas dia taubat apa orang buat ke dia. Orang kata, orang tuduh dia tak sabar, bukan orang yang bertaubat. Wa man taba wa lam yatwi firashahu wa bisatahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi dia tak gulung selimut dan katil dia bukan orang yang bertaubat. Maksudnya dia banyak beribadat pada Allah daripada tidur. Dia bukan orang yang bertaubat. Dan ada beberapa perkara lagi saya tak ingat. 7 perkara yang disebut di dalam athar Abdullah bin Mas'ud. Itu dapat kita tengok balik. Maka hakikatnya ikhwan, orang yang bertaubat ini Allah bagi rasa rahmat dalam diri dia. Dia tenang dengan taubat dia. Dia tenang dengan jalan baru ni. Dia tenang beribadat pada Allah. Jiwa dia tak ada rasa rugi apa pun. Sikit rasa menyesal dan silap pun tak ada menyinggah dalam hati dia. Itu tanda rahmat Allah bagi kat dia, ikhwan. Jadi semoga Allah memberkati kita dan Tuhan masukkan kita seorang daripada orang yang bertaubat. Kerana orang yang bertaubat itu dianggap tidak pernah ada dosa di hadapan Allah Jalla wa'ala. Begitu sahabat kita, sahabat Abu Hisham. Wallahu a'lam. Adanya lain. Ya. Alhamdulillah ikhwan, semoga Allah melimpahkan rahmat daripada kita semua. InsyaAllah besok kita tengok hadis yang ke-28. Dan insyaAllah mungkin besok kita selesai tajuk ni. Dan kita masuk tajuk lain pula. Tajuk pasal macam mana kita nak sembahyang raya. Nak sembahyang raya di rumah. Kita tengok hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Macam mana Nabi ajak kita salat di rumah. Macam mana Nabi ajak. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.